Salam sejahtera. Saya, Suwani Bunsri anak perempuan NET daripada kumpulan C akan membentangkan pertugasan pembangunan flash video saya pada hari ini. Isu yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah pengangkutan awam di Malaysia. Seperti yang kita tahu, isu pengangkutan awam sering kali diperkatakan dalam kalangan rakyat Malaysia kerana mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Seperti yang kita tahu, pengangkutan awam atau transit awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan mereka sendiri. Dunia semakin mengalami inovasi dalam pelbagai jenis sistem pengangkutan dari semasa ke semasa. Pelbagai jenis kenderaan yang moden telah dicipta bagi menggantikan kenderaan yang konvensional. Pada masa ini, terdapat pelbagai jenis kenderaan awam yang digunakan di Malaysia. Antaranya adalah bas, taksi, tidak lupa juga kepada pengangkutan awam yang digunakan pada zaman dahulu iaitu beca, feri, kapal terbang, komuter, monorail, ERL, transit aliran ringan dan sebagainya. Pengangkutan awam yang moden ini mampu memainkan peranan penting kepada sesebuah negara untuk mencapai kemajuan. Dengan kata lain, pengangkutan awam yang terdapat di negara kita terdapat pelbagai kelebihan yang akan diperolehi apabila masyarakat menggunakannya. Antara kelebihan menggunakan pengangkutan awam adalah dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Hal ini demikian kerana kebanyakan rakyat Malaysia gemar menggunakan kenderaan sendiri, terutamanya ketika ingin menuju ke tempat kerja. Perkara ini akhirnya menyebabkan kesesakan jalan raya yang serius. Oleh itu, pengangkutan awam dapat memainkan peranan penting untuk membendung masalah kesesakan jalan raya yang semakin kronik di ibu negara kita. Selain itu, pengangkutan awam juga akan menjimatkan masa seseorang untuk menuju ke sesuatu tempat. Hal ini demikian kerana pengangkutan awam seperti komuter, transit aliran ringan dan monorail tidak menggunakan jalan raya. Perkhidmatan ini dibina di bandar-bandar yang sesak dan kawasan tumpuan orang ramai. Dengan adanya pengangkutan awam ini, kita masih dapat ke tempat-tempat yang ingin dituju tanpa menempuh kesesakan lalu lintas dan tidak membuang masa terperangkap dalam kesesakan di jalan raya. Seterusnya, penggunaan pengangkutan awam dapat mengurangkan kos. Hal ini kerana
Menggunakan pengangkutan awam, kosnya lebih murah berbanding menggunakan kenderaan sendiri. Sekiranya kita menggunakan kenderaan sendiri, kita perlu menyediakan kos petrol, bayaran parking dan bayaran tol, manakala pengangkutan awam hanya perlu menyediakan tambang. Malah, harga tambang yang berpatutan membantu kita mengurangkan perbelanjaan harian. Selain itu, pengangkutan awam juga akan membantu seseorang merancang perjalanan dan memudahkan perjalanan seseorang ke sesuatu tempat. Hal ini kerana pengangkutan awam seperti ERL dan LRT diwujudkan tambahan di tempat ibu kota termasuk dalam jaringan pengangkutan awam tersebut. Perkara ini sekaligus dapat meningkatkan kadar ketepatan atau kepantasan seseorang ke suatu destinasi. Oleh itu, kenderaan awam sepatutnya menjadi pilihan utama masyarakat negara kita. Seterusnya, penggunaan kenderaan awam juga dapat mengurangkan pencemaran di negara kita. Penggunaan awam seperti pengangkutan awam seperti monorail, LRT dan ERL ialah kenderaan awam yang mesra alam kerana tidak mengeluarkan asap. Hal ini secara langsung dapat membendung pencemaran alam sekitar, terutamanya pencemaran udara di negara kita. Penggunaan pengangkutan awam juga dapat memberi kemudahan kepada pelancong asing kerana perkhidmatan yang efisien memberi impak kepada sektor pelancongan. Para pelancong yang datang berkunjung ke negara kita akan lebih mudah bergerak dan melawat tempat-tempat yang menarik di negara kita. Secara tidak langsung dapat menyumbang kepada pendapatan dan ekonomi negara. Apabila kedatangan para pelancong lebih bertambah kerana tertarik dengan perkhidmatan pengangkutan yang efisien di negara kita. Seterusnya, pelbagai langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menggalakkan masyarakat menggunakan pengangkutan awam di negara kita. Jikalau bukan kita yang sebagai warga negara Malaysia menyokong pengangkutan awam, siapakah lagi yang akan menyokongnya? Lantaran itu, pelbagai langkah yang proaktif dan drastik hendaklah dilakukan untuk menggalakkan masyarakat menggunakan pengangkutan awam. Langkah yang pertama adalah melaksanakan sistem tiket bersepadu. Langkah ini dapat menggalakkan orang ramai untuk menggunakan pengangkutan awam. Kerajaan juga haruslah menubuhkan sebuah lembaga pengangkutan awam (PTA) untuk menguruskan pengangkutan tiket bersepadu yang masih dalam peringkat pengajian ini. Penggunaan tiket bersepadu ini dapat memudahkan rakyat untuk mengatur perjalanan laluan. Sekiranya sistem tiket ini dapat direalisasikan, jumlah penumpang pastilah dapat dicapai sasaran yang hendak diramalkan. Langkah kedua adalah meningkatkan kuantiti dan kualiti pengangkutan awam. Bilangan kereta api atau bas awam haruslah dipertingkatkan bagi memenuhi kehendak rakyat. Selain itu, KTM negara kita haruslah mencontohi perkhidmatan kereta api di Jepun seperti bullet train. Dengan menggunakan lokomotif pasar elektrik, negara kita pasti dapat meningkatkan sistem pengangkutan awam di negara kita. Seterusnya adalah memasang bahan hiburan dalam pengangkutan awam. Memasang televisyen dalam bas ataupun pengangkutan awam yang lain akan mendapat banyak komen yang baik dan diberi pujian kerana langkah ini dapat menghiburkan rakyat dalam perjalanan mereka. Para penumpang berpeluang untuk menonton siaran televisyen atau menghiburkan diri mereka dalam perjalanan ke destinasi yang hendak dituju. Langkah ini haruslah diperluaskan seperti dalam pengangkutan awam komuter dan LRT agar dapat menarik lebih banyak penumpang. Langkah yang dapat dilakukan seterusnya adalah
menanam konsep dalam diri untuk menaiki pengangkutan awam. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pepatah ini tidak digunakan dalam pendidikan kepada murid-murid di sekolah. Sejak kecil lagi, mereka haruslah dididik dengan fikiran bahawa menaiki pengangkutan awam lebih baik daripada menggunakan kenderaan sendiri. Usaha ini bukan saja diberi kepada pelajar, tetapi harus diberi kepada mereka yang dewasa untuk mengubah imej buruk yang mendalam di dalam diri mereka. Seterusnya, walau adalah masalah pengangkutan awam di Malaysia. Walaupun pengangkutan awam mempunyai kelebihannya tersendiri, tetapi ianya masih mempunyai masalah yang perlu dibagi dari semasa ke semasa. Antara masalah yang sering dihadapi dalam sistem pengangkutan awam di Malaysia adalah perkhidmatan yang ditawarkan tidak sistematik. Apabila perkhidmatan yang tidak sistematik, masalah yang timbul dalam sesuatu masa sukar untuk diatasi. Keadaan ini yang jelas berlaku di ibu negara. Kecanggihan pengangkutan awam benar-benar teruji pada waktu puncak apabila sistem pengangkutan awam di negara kita gagal menangani limpahan pengguna pada waktu tersebut. Pada waktu puncak pengangkutan awam di negara kita gagal menampung kebanyakan penumpang yang semakin meningkat. Perkara ini adalah antara masalah utama yang harus diatasi dalam masalah pengangkutan awam. Masalah kedua adalah sering sekali tidak menepati jadual perjalanan. Orang ramai masih perlu bergelut untuk mendapatkan tren dan bas terutamanya pada waktu puncak. Namun, waktu perjalanan dan ketibaan perkhidmatan tersebut tidak mengikut jadual. Perjalanan yang tidak menepati jadual ini benar-benar menyusahkan pengguna dan menimbulkan kesan kepada tugas dan tanggungjawab di tempat kerja. Kesannya ialah pengguna sampai lewat ke tempat kerja. Keadaan ini membuat para pengguna cenderung untuk memilih kenderaan sendiri daripada menggunakan pengangkutan awam. Masalah seterusnya adalah jumlah perkhidmatan yang disediakan tidak mencukupi. Bagi wanita yang startup mengandung, mereka terpaksa menunggu sehingga jumlah penumpang yang beratur berkurangan sebelum menaiki pengangkutan awam. Dalam keadaan yang syarat, mereka tidak mungkin dapat berebut dengan penumpang lain. Oleh sebab penumpang terlalu ramai dan jumlah gerabaknya terhad, maka mereka terpaksa menunggu tren yang berikutnya. Agenda tolak-menolak merupakan pemandangan biasa kerana jika tiada mengalah sedikit, pasti tiada peluang untuk menaiki pengangkutan awam yang sudah padat dengan penumpang. Di samping itu, perkhidmatan yang disediakan untuk pengguna sekarang ini didapati tidak selesa. Ketidakselesaan ini bukan disebabkan tren atau bas yang disediakan tiada kemudahan yang baik, tetapi atas faktor bilangan penumpang yang semakin bertambah. Untuk memastikan penumpang masuk atau mendapatkan tempat duduk adalah adakala tercetus kegaduhan kecil apabila penumpang yang masuk ke dalam tren bertindak menolak pengguna yang sudah bersikap di dalam tren. Masalah ini sudah menjadi budaya dalam kalangan masyarakat kota ketika ke tempat kerja. Sudah pasti dilema utama yang dihadapi oleh masyarakat adalah kadar tambang yang mahal. Kadar tambang teksi dan ART terutama yang dianggap oleh masyarakat sebagai agak mahal untuk mereka menggunakan dengan kerap sistem pengangkutan itu. Keadaan ini menyebabkan jumlah pengguna pengangkutan awam agak berkurang dan tidak menyeluruh seperti mereka hanya menggunakan pengangkutan awam hanya untuk ke pejabat sahaja. Sekiranya kemudahan ini tidak diselesaikan oleh kerajaan, maka negara kita masih lagi mempunyai masalah yang perlu diatasi berkaitan dengan kadar tambang yang mahal ini. Seterusnya adalah masalah untuk menukar sistem pengangkutan. Sekiranya anda seorang yang sering menggunakan pengangkutan awam, sudah pasti anda akan menghadapi masalah untuk menukar sistem pengangkutan. Contohnya antara monorail dengan LRT atau antara bas dengan monorail. Keadaan ini menyebabkan perjalanan penumpang terganggu kerana terpaksa beratur untuk membeli tiket sebelum menaiki pengangkutan awam yang lain.
Sebagai kesimpulannya, tahap perkhidmatan pengangkutan awam di negara kita menghadapi masalah yang perlu diselesaikan oleh pihak kerajaan. Untuk menangani masalah ini, pihak kerajaan sedang merancang untuk menubuhkan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat yang akan memulakan tugas mereka secepat mungkin. Penubuhan Suruhanjaya ini bakal beroperasi pada pertengahan tahun depan, merupakan bukti komitmen kerajaan untuk memastikan sistem dan infrastruktur pengangkutan awam negara kita memenuhi keewaan antarabangsa. Dengan penubuhan Suruhanjaya ini, kerajaan akan memastikan sektor pengangkutan mempunyai garis panduan yang lebih baik. Sekian, terima kasih.